Ini customer punya kereta. Hari ini nak tolong cek. Sekarang dah 1 hari semalam sampai hari ini lah. Semalam sampai malam ni ya, soal malam. Tak pernah start dengan kereta. Ingat sudah sejuk lah. Kunci sudah on. Dah masuk diagnostus. Kita tengok macam mana. Nah, try dia make cold start. Tengok okey ke tak okey. Okey, biar dia masuk sistem dulu. Nanti kita cek. Minyak dia ada kurang lah. Ada leak dekat dia oil pan tu. So, dah tambah minyak. Lepas tu kita nak cek. Baru start. Tengok dia punya cold start semua cantik ke tak. Last 2 days sudah buat setting. Hari ni nak check dia cold start. Sebab dia tak pakai kereta dia bagi letak kat IPN tempat untuk buat checking. Okay, sekarang kereta macam ni ya. Okay, coolant temperature memang rendah lah, ambient temperature lah. Dengan cuaca sekarang 34 ke 33 degree Celsius lah, sama lah. Okay, kita nak start engine dulu. Tengok cold start ada ke. Okay, dah on kunci, engine light sudah padam, baru kita start ya. Okay, yang ini sudah padam sebab saya sudah on. Alright, start. Free gear dulu. Okay, gear free. Okay, tengok cold start cantik lah. Okay, melekat, cold start cantik. Sekarang ni 33 kan, degree Celsius. So dalam cold start lah 34. So dia akan tinggi sikit. Biar dia bagi dia tinggi dulu sampai optimum temperature, dia akan turun balik lah. Okay, kita biar dia jalan dulu. So ini adalah dia punya cold start. Engine sejuk. So dia akan naikkan RPM, bagi dia panaskan dulu. Dah sampai optimum temperature, around 80 degree Celsius dah optimum temperature. Dia akan pergi ke RPM yang hari itu saya sudah siap setting ni. Mungkin dalam 7.5, 800 macam tu lah, plus minus lah. Kita tengok lah. Okay. Temperature semakin naik, normal. Temperature naik, RPM nanti akan slow turun balik kalau dia sudah sampai optimum dia temperature. Ini masih tinggi, normal. Sebab cold start ni tengok dia punya temperature masih rendah lagi. Okay. So 47. Tapi dia semakin naik, you tengok tadi 70. Sekarang dia dah tutup dah. Dia akan turun. Okay. Kita biar dia gerak dulu. Hmm, 52. Semakin turun. 65 dah. So RPM pun sudah turun. Tadi 16, 17, sekarang 14. Semakin naik temperature, semakin tutup stepper motor, semakin turun RPM. Inilah baru betul. Ini baru dia punya standard lah. Kita biarkan dia jalan dulu sampai panas. Dia akan pergi ke RPM yang normal yang kita set tu. Okay, 60. So tengok dia punya RPM turun. Tadi 65, sekarang 63. 1002. Tadi 1004, sekarang 1002. Turun lagi 62. So RPM akan turun. Semakin rendah lah RPM dia tu, sebab cold start sudah
sudah naik dia punya temperature, so dia akan semakin turun. So ni lah baru kita panggil cold start. Ada cold start yang cantik. So wajar punya optimum temperature dekat 80. Okay. Semakin tutup semakin rendah. Tadi 63, 62, 61. Semakin rendah lah stepper motor tutup, RPM akan turun. Stepper motor buka, RPM baru naik. Okay. 67 dah. Nah, dia naik 68, stepper motor turun 60. So RPM pun ikut turun dah. Okay. Dia biar dia sampai 80, tengok dia stable dekat mana yang kita set tu. Dah 70 dah. 71. Turun dah. Dia dah semakin panas dia akan turun, nampak tak? Okey. Cantik lah macam ni. Semakin rendah lah. Temperature sudah naik, RPM rendah. Dia akan semakin turun lah. Sampai last 2 days I buat setting punya RPM lah. 7.5 plus minus tu. Bagi dia sampai 80 dulu, baru kita on aircon. Macam ni lah baru betul. 780 RPM. Tak ada loading, RPM tak perlu tinggi sangat. Buzzer minyak tu, buzzer petrol tu. Cantik lah. 75 dah. 75 temperature. RPM 7.5. Biasalah kalau dekat kita tak perlu set tinggi sangat. 7.5, 78 macam tu dah cukup lah. Nampak tak? Semakin turun dah. Tadi 70, sekarang 50 dah. So bagi dia sampai 80 baru kita on aircon. Ya, sekarang aircon off lah. Kita tak ada buka aircon. Aircon off. Okay. Kalau kita onkan aircon, stepper motor kena lebih daripada 60 step. Baru pandu kereta dia tak kacau timing. Okay. Dia kena 60 atau ke atas. Okay. Sekurang-kurangnya kena ada 60 lah. Baru cantik. Walaupun dia ada rendah sikit, dia akan adjust. Okay. Bagi sampai 7.5 orang tu. Okay. Jadi dia rendah kan, dia suatu rendah sangat, dia akan buka balik 50, bagi dia standard dekat 750. Dia punya ECU tengah minta adjust stepper motor untuk buatkan kerja. Right? Tak ada masalah ni, ini okey. Okay. 80 dah. So optimum temperature dah sampai, kita boleh onkan aircon. Okay. Tak payahlah set RPM tinggi-tinggi sangat, pakai minyak tu. Ok, dah 80 kan. Ok, sekarang saya on kan aircon. Kipas 1, aircon on, akan naik. Dia akan set dekat 8.5. Kipas 2, 3, 4. Nampak tak? 8.5. Step, ECU minta stepper motor buka, set dekat 8.5. Okay. Sekarang dia ada rendah sikit, ECU akan buka lagi, akan set. Kalau tinggi sangat, dia akan tutup, akan turun lagi sikit. Dia akan adjust dia, cun-cun duduk 8.5 macam ni. Sebab dia akan fluctuate sikit-sikit lah. Kan? Biar dia. At least dia ada dekat 8.5 plus atau 8.5 minus sikit saja. Satu level plus, satu level minus. Ini level plus lah. 8.5 plus satu level, 8.75. Kita onkan lampu. Okay, kalau kita tak on aircon lah, kita offkan aircon dulu. So nampak dia punya RPM lah, dia rendah sikit, tak ada hal. Jangan tengok dekat meter, kadang-kadang kita ingat dia rendah sangat kan. Tak ada, dia duduk dekat 7.5, cantik. So dia ikut ECU. Okay, kalau kita on aircon baru dia naik, baru cantik. Macam ni lah baru normal. Jangan set RPM sampai 1000 lebih. Makan minyak bang, pakai minyak lebih, fuel consumption tinggi.
Macam ni baru cantik lah. Tak ada loading, duduk dekat 7.5 je. Ada loading baru dia naik. Kan cuma minyak. Okay. Best. Tadi kipas 1, sekarang kipas 4, dia loading sudah masuk, dia akan buka lagi. Nampak tak? Dia akan pergi ke 8.5. So kita buka lampu. Okay. Buka lampu dia ada drag, nampak tak? Dia ada turun. So ECU dah tangkap dia ada turun, dia minta stepper motor buka, naik balik 8.5. Okay. Buka semua. Okay. Dia ada turun lagi sikit, dia akan adjust, nampak tak? Naik. Ini semua control by ECU. Stepper motor rosak kena ganti. Kalau tak, ECU nak control tak dapat sebab stepper motor tak gerak, tak buatkan dia bekerja. So timing out lah tu. Tengok berapa cantik sekarang ni timing. On aircon, lampu besar semua, double signal light ini sudah tak ada lah. Minta maaf lah. Okay. Ini double signal light dah buka. Okay. Buka. Okay. Dia loading semua sudah masuk kuat, so dia tarik current sikit. Ini tak apa, biasa kita pakai kereta kita pun tak ada buka semua kan, tak ada hal. Dia testing sekejap je. Dia testing waktu you orang tengok. Kalau kita buka loading semua, walaupun sudah tarik dia punya current, nampak tak? Dia akan duduk dekat 8.5 sebab ECU akan buat dia punya adjustment. Okay, ECU penting, stepper motor penting. Jangan rosak stepper motor, pergi ganti FICD pula. FICD tu mechanical punya barang tu, dia tak ikut ECU punya reading command. Dia punya command dari ECU tu huru hara lah nanti jadi timing kereta you tu. Okay, barang rosak ganti balik asal. Okay, tadi kereta ni dia punya TPS macam ni sebab dia pakai K20 coil. I set dekat 683 je, tak payah tinggi sangat, ini pun sudah cukup. Okay, 83. Tapi off kunci, dah start dia duduk dekat 644 atau 664. Okay, itu tak ada masalah. Biasa I set TPS dengan engine hidup, saya set bagi dia duduk dekat sini. So on start kereta dia akan duduk dekat mana yang kita set. Okay, lebih tepat sikit lah. Alright, cantik dah, nampak tak? Okay lah. Tutupkan lampu, high beam, tutup. Okay. Tutup. Nampak tak? Cantik lah. Okay. Setting macam ni cantik lah. Tak tinggi sangat, tak rendah sangat. Tengok lah. Okay, rem sikit. Pun tak terus turun nak mati apa pun tak ada. Tengok, cantik lah. Pergi balik 8.5. Cantik lah. Okay, on aircon tau. Boleh lah. Macam ni lah, cantik. Okay, apian jangan tinggi-tinggi sangat, tak ada guna tu. Fuel consumption tinggi tu, kena set betul-betul baru dia smooth. Okay, alright. I offkan engine, I start sekali lagi lah bagi you tengok je. Okay, offkan dulu. Okay, off aircon off. Dia tak perlu loading, stepper motor akan tutup, dia akan pergi ke 7.5 macam tu. Plus minus sikit lah. Okay lah, cantik lah. Macam ni lah. Tak ada gegar apa pun tak ada, kira cantik lah. Mounting kena cantik lah, kalau tak mesti gegar. Okay, so kereta ni dia mounting semua okey lah, tak ada hal. Okay, kita offkan engine dulu. Okay, lepas tu kita buka balik. Gagi dia on dulu, kita masuk balik sistem. Customer ni dia tak dia macam pergi outstation, so kereta tak pakai, so dia letak dekat I punya tempat sini dulu lah, bagi I tolong dia check semua barang tu. So far okey lah. Hari tu dia datang setting tak betul sikit, saya kasih set balik lah. Sebab dia dah pakai Evo 9 punya stepper motor, lepas tu dah masuk K20 punya coil. So yang saya supply lah, okay, yang saya pasang. Lepas tu dia ada pergi buat servis. So tak tahu kenapa lah, mungkin pomen lain yang adjust dia punya timing kot lari. So sekarang ni dah set balik. Okay, kita tengok apa yang perlu lah. TPS, battery, coolant temperature, RPM, aircon.
Stepper motor. Okey. Nampak tak? Kalau kita on kunci je, tak start, dia duduk dekat sini. Kalau nak set betul-betul TPS, hidupkan kereta baru set. Kalau tak, dia tak sama reading. Okey, sekarang kita start. Nampak tak TPS dia gerak? Ini normal. So kadang-kadang ada kereta yang boleh gerak, ada yang tak gerak. So you kena jaga. Alright. Sebab sudah optimum temperature, so dia tak akan tinggi sangat. Terus dia duduk dari sini je. Nanti dia akan slow turun. Okay. Right. Cantik je. So dia akan detect kalau tak ada loading masuk, dia akan rendahkan RPM dia tu. Dia akan adjust nanti. Okay. So jimat ni lah. Nampak tak? Dia akan adjust. Ini semua kerja ECU. ECU dia akan adjust. Bukan yang kita suka hati adjust, tak ada. So ECU akan tengok kondisi kereta sekarang perlu minyak banyak ke tak, dia akan adjust lah. Nampak tak? You sekarang tak pakai minyak mah, tak ada pergi mana pun kan, kereta tak gerak pun, just start saja. So tak perlu tinggi sangat RPM tu. Kalau tinggi sangat RPM tu makan minyak bang. Minyak pun bukan murah sekarang ni. Walaupun dekat dunia ni Malaysia masih murah lah. Okay, boleh jimat je, dia jimat je. Alright, kita on kan aircon kipas satu, tengok dia bergerakan stepper motor dengan RPM. Okey, on aircon di ini akan on, sekarang dia off. Kipas satu. Cantik lah. Kipas dua, kipas tiga, kipas empat. Nampak tak? Tengok dekat sistem memang cantik lah. Dulu dekat 8.5. Okey, kalau tak nak tengok dekat sistem, kita tengok dekat sini, dekat meter ya. Okey, sekarang dah tutup aircon tutup. Kita pergi balik normal 7.5 plus minus sikit. Ini dekat 46. Okey, tengok. Ini tak ada on aircon. Kalau sekarang kita on aircon kipas satu, nampak tak? Dia akan naik. Kipas 2, kipas 4, kipas 5. Kipas 3, kipas 5. Kipas 4. Kipas 5 pula. Nampak tak ada perbezaan? Stabil dia, cantik macam ni baru betul lah. Okey. So on aircon step perlu berada di 60 atau ke atas. Cantik lah. Okey, kita sekarang ni kalau kita on lampu, dia ada down sikit, apa, bagi dia 1-2 saat. ECU dah detect, dia akan adjust stepper motor, naikkan balik 8.5 plus minus. Okey. Nampak tak? Tadi 63 kan? On lampu, ECU akan adjust 64, tapi dia naik balik. Jangan rendah kan? Macam tu. Cantik lah. Masih elok lagi. Cantik. Alright. Okay lah. So ini just info lah, show untuk member-member yang pakai wajar je. Actually kalau Vira kan, Vira pun plus minus agak sama je tau. Kalau macam MMC punya engine, dia akan plus minus, dia akan sama je. On aircon dia akan duduk dekat 8.5 unless you dah pakai, you ada pakai picky back ataupun ECU standalone, you boleh buat adjustment. Okay, kalau standard punya ECU memang dia sudah set. Kalau on aircon dia perlu berada di 8.5 plus minus. Okay, plus satu level ataupun minus satu level. Dia akan duduk dekat 8.5 macam tu. Alright, ini jangan tanya saya kenapa, sebab ECU tu dalam dia punya data memang macam ni. Unless you dah remap ke, unless you dah buat pakai ECU lain ke, macam tu lah. Vira pun sama saja, saya kalau tak salah Vira pun sama. Sebab saya pun pakai Vira juga. Kalau Proton MMC atau Mitsubishi MMC punya engine agak semua sama je. Okay, macam 4G 91, 92, 93. Okay, sama je. Alright, jangan risau kalau you buat tak dapat, you boleh datang jumpa saya, bayar upah sikit, kita cuba tolong you set balik. Alright, nanti saya letak dekat description saya punya contact number semua. Kalau you perlu ada service, ia berada di SS2 Petaling Jaya. Saya buat part time sajalah, kaki DIY je ya. Ada apa-apa you boleh WhatsApp dekat saya. Jangan call saya. You just WhatsApp dekat saya, text saya atau voice message saya. Kita boleh bincang lah. Tapi jangan call saya. Kadang-kadang saya busy ya. Saya tak jawab call ya. Just text saya. Okay, apa-apa kita boleh bincangkan. Alright. Kalau biasa kena datang lah. I kena tengok dulu. Kalau ada masalah kita kena diagnose, check test dulu, tengok masalah datang dari mana.
apa yang perlu ganti atau tak perlu ganti. Lepas tu kita buat setting saja. Alright, kita kena tengok. Kalau just telefon tanya cakap tu, I pun tak boleh balas you sebab I pun tak tengok email kereta, I pun tak pasti apa yang tak betul. Betul tak? So, I kena tengok dekat sini. Baru jelas apa yang perlu saya buat. Faham tak? Okay. Alright. Harap ini video bermanfaat kepada member-member yang pakai kereta Proton MMC ataupun Mitsubishi MMC ya. Sekian, terima kasih.